Baiklah. Okay, Assalamualaikum. Kita sambung pembelajaran kita dengan subtopik 9.2. Sambungan daripada yang lepas 9.1. Pengaliran haba. Sebelum ni 9.1 kita tahu dah haba akan gerak dari kawasan yang panas ke kawasan yang kurang panas ataupun sejuk lah. Dan setelah semua berpindah, dia akan menjalani keseimbangan terma. Terma tu nama lain bagi haba. Seimbang maksudnya sama rata lah. Tak? Bila semua kawasan kena dah belaka haba, maka dia mengalami keseimbangan terma. Okey, pengaliran haba. Kita kenali dulu, haba mengalir dari ke satu objek yang panas. Ni dia awak highlight dah ni. Ke satu objek yang sejuk. Seperti contoh, aiskrim. Jika kita biarkan aiskrim pada suhu bilik, okey, haba akan diserap dan kemudian ais mencair. Itu pemerhatian kita tengok. Ni tengok ni. Tengok gambar rajah. Kita letak kita lock je. Lock tu maksudnya kita biarkan. Okey, kita biarkan. Okey, didapati. Letaklah dalam 10 minit. Kita tengok je, kita perhati je. Ais itu didapati mencair. Kenapa dia boleh mencair? Kerana aiskrim telah menyerap haba di persekitaran. Dan menyebabkan pepejar bertukar kepada cecair. Nampak situ? Okey. Apakah pula akan berlaku pada ceret panas jika dibiarkan pada suhu bilik? Bagaimana pula hak terbalik? Hak panas akan jadi sejuk. Air di dalam ceret tu mula-mula dia panas. Tapi haba dibebas keluar daripada ceret yang panas tu, air yang panas tadi tu, kita biarkan saja pada suhu bilik, haba dibebaskan, at the end, di akhirnya berlaku keseimbangan terma lah. Air dalam ceret akan jadi sejuk. Inilah yang dikatakan sebagai pengaliran haba. Ada 3 cara haba boleh dipindahkan. Yang pertama secara konduksi. Yang kedua secara perolakan. Dan yang ketiga secara sinaran. Kita tengok contoh dah. Okey, baik. Cuma saya terus tekankan, saya tukar bola kawak. Konduksi berlaku kepada bahan yang berbentuk pepejal sahaja. Okey, saya ulang. Konduksi berlaku kepada bahan yang berbentuk pepejal. Jadi kita tahu dah lah, kita pernah belajar tingkatan 1 dulu. Okey, bahan yang boleh mengalirkan haba ialah bahan yang dikelas sebagai konduktor. Konduktor ni selalunya logam lah. Sebab logam, kebanyakan logam dan hampir majoriti kesemua logam adalah pepejal. Kecuali merkuri. Pada suhu bilik, merkuri berbentuk cecair. Yang lain, bila kita tanya soalan logam, apa contoh logam? Besi. Itu je lah yang awak nampak. Benarnya banyak. Kita ada logam kupreng. Kupreng benda tembaga. Kita ada logam logam, banyak logam timah. Bukan besi saja, ada lagi timah. Kita ada tembaga, kita ada zinc. Tu contohlah, saya beri contoh. Ada banyak lagi Okey. Manakala perolakan hanya berlaku kepada bahan yang berbentuk cecair dan gas. Sementara sinaran dalam keadaan tanpa udara ataupun tanpa gas. Dia vacuum. Nanti kita tengok contoh Okey. Ni contoh pertama untuk konduksi. Nama pun konduksi. Bahan yang boleh mengalirkan haba, konduktor. Ni contoh. Okey, diambil satu rod kuprem, diletakkan pada kaki retort. Diletakkan paku payung, bersama dengan lilin. Lepas tu kita pun nak letaklah, kita label KLM. Lepas tu ujung rod kuprem ni kita panaskan. Didapati haba akan ngalir daripada ujung rod sehinggalah terkena paku K. Lilin dekat paku K tu cair, berdebuh jatuh.
Diikuti oleh paku L, diikuti oleh paku M. Maksud ia benda zarah-zarah ataupun rod kuprum yang menerima haba akan bergetar. Ni saya terang lalu dah. Akan bergetar lalu memindahkan haba sehinggalah sampai di hujung akhir. Di hujung sebelah selagi ni. Rod kuprum. Sehinggalah keseimbangan terma berlaku. Jadi rod kuprum ni digelar sebagai konduktor. Bahan yang boleh mengkonduksikan haba. Okey, itu cara pertama haba dipindahkan atau dialirkan. Okey, yang kedua, secara perolakan. So, tadi saya sebut dah, perolakan berlaku dalam dua keadaan. Satu cecair, satu lagi gas. Okey, perolakan dalam cecair berlaku mana? Ni contoh. Okey, kita letak penanda. Penanda tu kita bubuh sebutir hablokalium permanganat. Sebab apa? Hablokalium permanganat ni bahan kimia dah. Ia color ungu. Air kan tidak berwarna. Jangan sebut putih. Putih tu macam air susu. Ingat, air kita tak ada color. Jadi at the end, bila kita didihkan, hablokalium manganat daripada dasar ni, dasar bika, dia punya hablo ni akan bergerak. Dia gerak gana? Dia akan naik ke atas. Dia akan naik ke atas air. Daripada atas, lepas tu dia pun turun bawah. Gitu cara dia. Jadi proses ni berlaku berulang-ulang selagi mana air tu dok tukar color ungu. Ia akan berlaku, dia terus berlaku perolakan ni sehinggalah keseluruhan air bertukar warna menjadi warna ungu. Gitu kalau nak faham. Inilah digelar perolakan. Tapi kita tengok dulu perolakan dalam cecair. Okey, penerangan. Okey, macam mana kita nak faham apa yang naik atas turun bawah? Okey, mudah je. Gini. Sekiranya bahan tersebut menerima tenaga haba, suhu meningkat. Okey, apa kesan dia? Gini. Sesuatu yang panas menjadi kurang tumpat, maka dia akan bergerak ke atas. Ingat. Kurang tumpat, naik atas. Jadi hablo ni akan naik ke atas. Jadi kawasan atas kawasan atas sejuk. Kawasan atas bika sejuk. Yang sejuk ketumpatan dia lebih. Jadi dia akan tenggelam. Maka dia akan turun ke bawah. Jadi benda ni berlaku berulang-ulang sehinggalah keseluruhan cecair bertukar menjadi warna ungu. Itulah penerangan untuk perolakan dalam cecair. Okey. Untuk perolakan dalam gas lebih kurang sama. Okey, kita tengok ini susunan radas. Okey, gunakan colok berbara. Kalau nak mudah lagi kita pakai ubat nyamuk. Lagi jelas nampak. Lepas tu kita pasang satu cardboard berbentuk T di satu bika. Jadi kita bagi dua kawasan. Okey, sebelah sana, sebelah B ni belah A. Bahagian kita pasang colok ni belah A, ni belah B. Okey, B kita pasang lilin. Apa berlaku? So kawasan ni panas kan? Kawasan lilin ni of course lah panas. Kawasan ni, bahagian colok yang berbara ni panas. Jadi asap yang terhasil, okey, kawasan ni panas. Kawasan yang asal ni panas kan? Okey, kawasan bawah ni sejuk. Jadi hot ni akan turun ke bawah. Yang akan turun ke bawah. Sebab tadi kawasan pertama sebelum dia kena asap tu ia sejuk. Jadi akan turun ke bawah. Jadi kita akan tengok asap tu turun ke bawah. Okey. Lepas tu dia akan konar, dia akan naik. Jumpa lilin. Jumpa lilin, kawasan ni panas. Kawasan ini sudah panas. Maka dia akan bergerak perlahan-lahan naik ke atas. Dia naik ke atas. Sebab kawasan panas, udara kawasan tu menyebabkan kurang tumpat. Jadi asap itu akan bergerak naik ke atas. Ini adalah perolakan di dalam gas. Okey, boleh? Dan yang terakhir melalui sinaran. Gana pula sinaran ni. Okey, saya letakkan satu balang kaca. Balang kaca ni kita pun seduh udara. Maknanya tak ada udara terus dalam ni. Okey, dipasangkan satu mentol.
Okey, kita biarkan selama 10 minit. At the end kita rasa panas tak? Balang kaca tu panas tak? Kalau panas bermaksud haba telah dipindahkan secara sinaran. Okey, situasi contoh bumi dengan matahari. Okey, matahari tu kan sibuk cahaya. Jadi kita dapat rasa cahaya tu kan. Itu satu contoh sinaran. Okey, untuk itu Okey, so penerangan setiap yang saya katakan tadi dinyatakan dalam buku teks muka surat 208. Setiap satu persatu tu saya dah jelaskan daripada eksperimen tadi. Okey, sekian. Terima kasih.